Okey, alright, jom. Okey, pada minggu lepas sudah terangkan dah tentang gandaan, pola dan jujukan, apa maksud pola, okey, apa maksud jujukan. Kita dah buat dah semualah, minggu lepas, dah selesai. Okey, dan hari ni kita akan dan dalam tajuk ni, yang penting kita tahu ialah tentang pola-pola dia, kemudian kita tahu juga tentang pola Fibonacci dan juga tentang segitiga Pascal. Okey, alright. Okey, so hari ni kita buat sedikit pengukuhan sebelum kita masuk bab yang berikutnya. Okey, tengok ya. Okey, jom tengok. Okey, pola ni kita kena pandai menyatakanlah maksud menggunakan nombor, menggunakan perkataan dan juga menggunakan algebra. Algebra mesti ada huruf lah, satu huruf dan huruf-huruf lain. Okey, terus saya juga dah ceritakan kepada kamu tentang satu contoh soalan SPM sebenar. Okey, yang mana soalan bentuk pola ni pun diuji dalam SPM sebenar. Jadi maksudnya tajuk form tu pun penting juga untuk kita tahu. Okey, so hari ni kita buat jawapan ni sebagai pengukuhan. Okey, yang pertama sekali adalah nombor ni senang je. Okey, ni tajuknya senang saja. Nombor yang clue dia adalah boleh dibagi tepat dengan 2. Okey, nombor yang boleh dibagi tepat dengan 2 ialah nombor genap. Ni semua orang patut tahulah. Nombor yang tepat dengan 2 adalah nombor genap. Itu clue dia. Okey, sebarang nombor boleh dibagikan dengan 2, dia adalah nombor genap. Senang je. Okey, nombor genap. Nombor yang tak boleh bagi dengan 2 adalah tepat dengan 2 adalah nombor ganjil. Terkeluarlah, senang je. Kemudian nombor yang mana dimulakan dengan angka 0, 1, 1 ini dan seterusnya. Okey, ini namanya adalah apa dia? Okey, ini adalah namanya adalah segitiga, nombor Fibonacci namanya. Okey, so kita tahu konsep lah. Okey, ini adalah nombor Fibonacci. Okey, nombor Fibonacci ni adalah nombor-nombor yang mana nombor yang ketiga tu lah hasil tambah nombor yang pertama dan yang kedua. Okey, alright, itu kita tahu. Maksudnya macam ni, 0 tambah 1 dapat 1. 1 tambah 1 dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3 seterusnya. Itulah nombor-nombor susunan Fibonacci. Okey, kemudian aturan geometri dalam perkali binomial sebuah segitiga. Okey, clue sini adalah sebuah segitiga. Okey, nampak pada segitiga saja kita kena tahu ini adalah segitiga Pascal. Okey, segitiga Pascal. Clue-nya adalah segitiga. So segitiga Pascal namanya. Okey, segitiga Pascal nama dia. Okey, alright. Itu adalah 3 yang pertama lah. Okey, nombor ganjil adalah nombor yang boleh tidak boleh bagi tepat dengan 2. Okey, yang boleh bagi tepat nombor genap. Dan kita tahu juga tentang tentang apa dia nombor perdana, apa dia nombor kuasa dan sempurna. Itu semua kita kena tahu maksud dia. Alright. Okey. Okey, tadi saya kata tadi bila nampak perkataan segitiga, namanya adalah segitiga Pascal. Okey, inilah bentuk segitiga ni kan. Nampak bentuk segitiga. Okey. Contoh tu lengkapkan selengkap-lengkapnya. Okey. Segitiga ini menggunakan segitiga Pascal lah clue dia. Okey. So senang je. Segitiga Pascal ni senang clue dia. Nombor ini, okey, nombor ini yang biru ini, okey, bila yang merah ni, bila campur merah ni akan dapat yang tengah sini. Itu clue dia. So 1 tambah 1 jadinya 2 kat sini. Itu clue, simple je. Okey, kemudian untuk yang bawah ni pula, okey. Yang ini sensible. Okey, yang sebelah kiri tu dan kanan tu dia akan sama saja. Dia akan follow je. Satu semua akan sama je. Okey. Cuma dalam dia adalah hasil tambah nombor sebelum dia. Contoh macam ni. 1 tambah 2 jadinya 3. Okey, kalau kanan 3, kiri pun 3. Dia akan follow. Tak susah pun. Okey, kemudian ini 1 tambah 3, okey, akan dapat 4. Gitu. 3 tambah 3 dapat 6. Okey, kemudian 3 tambah 1 dapat 4. Kiri kanan akan dapat nombor yang sama saja. Jangan risaulah. Okey, kemudian di sini kan jadi 1 dengan 4 jadi 5 kat sini. Kemudian 4 dengan 6 jadi 10 kat sini. Kemudian kalau kiri 1, 5, 10,
kanan pun 1, 5, 10 juga. Follow saja. Okey, dia tak susah. Cuma kadang-kadang nombor kecil di bawah, besar di atas. Kadang-kadang besar di atas, kecil bawah. Dia bergantung ikut soalan lah. Macam soalan ni dia satu ke atas, nombor kecil ke atas. Kadang-kadang dia boleh mula dengan nombor besar. Tak ada masalah, okey je. Okey, contoh yang ini pula. Okey ni. Okey, di sini, okey ni sorry ni satu typo satu. Okey. 1 tambah berapa? Okey sorry. 9 tambah berapa dapat 20. Okey, satu kali cara. Satu kali cara, kalau kiri 1, kanan 1. Kalau kiri 9, kanan 9. Kalau kanan 11, kiri pun akan jadi 11. Tu saja follow. Okey, kalau kiri 1, kanan 1. Kalau kiri 10, kanan 10. Dia akan follow gitu. Kemudian kalau kiri 20, kanan 20. Tengah-tengahnya 11 dengan 11, jadilah 22. Itu saja clue dia. Okey, ini pula ini adalah sebahagian daripada segitiga Pascal. Dia ada banyak nombor kan, tapi ini sebahagian saja. Dia tak perlu dah buat tunjuk semua pun tak apa, tak ada hal, okey je. Alright? Okey. So maksudnya sinilah segitiga Pascal ni kadang-kadang nombor dia disusun daripada nombor terbesar yang ke terkecil lah ataupun kecil ke besar. Bergantunglah. Macam ini dia mula. Dia mula dengan angka 8 ke atas, nombor besar. Kemudian makin kecil. Cuma yang penting sini kita tahu ialah kiri dan kanan dia akan sentiasa sama nomornya. Dan kotaknya pula adalah hasil tambah dua kotak di bawahnya pula. Itu bentuknya. Okay, alright. Seterusnya kita tengok. Sambung lagi. Tajuk ni senang je. Jangan risau. Okay, sambung lagi. Seterusnya bawah ni. Okay, soalan berbentuk ayat. Puan Haryati beli 10 paket kerongsang di mana setiap paket ada 250 biji kerongsang. Okay, untuk dijual di butik pengantin miliknya. Dia menyusun kerongsang tersebut dalam bentuk yang unik untuk menarik perhatian pelanggannya. Rajah di bawah menunjukkan susunan kerongsang tersebut. Okay, alright. Setiap satu paket tu ada 250 kerongsang. Okay, dia susun ikut ni lah. Ikut bentuk ini. Okay, soalan pertama kata, nyatakan pola bagi susunan kerongsang itu. Okay, ini susunan pertama. Dia ada 4 kerongsang. Ini 8. Okay, tengok contoh ya. Okay, so yang pertama tu kita tengok ada 4 susunan kerongsang. Okay, yang pertama tu ada 4 susunan kerongsang. Kita tengok pattern dia. Okay, yang pertama ni ada 4 susunan kerongsang. Yang kedua dia jadi 8. Jadi 8 kerongsang. Okey. Yang ketiga tengok situ ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, okay, ada 16 pula kerongsang dia. Sini ada 16 pula kerongsang dia. So apakah pola bagi nombor itu? 4, 8, 16. Okey. Apakah susunan bagi yang ini? Apa pola dia? 4 jadi 8 jadi 16. Okey, siapa boleh beritahu jawapan? Macam mana bentuk dia? Daripada 4 jadi 8. 8 jadi 16. Okey, apa jawapannya? Okey, silakan. Bertambah 4 dari nombor sebelumnya. Kalau tambah 4 sebelum, okey. Kalau 4 tambah 4, 8. Tapi 8 tambah 4 akan jadi 12. Bukan 16. Okey, jawapan lain kita tengok contoh. Jawapan lain, okay, jawapan lain. Tengok. Darab 2. Okey, kalau darab 2, okey, darab 2 dia kata. So, yang pertama tu, okey, so pola dia adalah didarab 2. Okey, nombor sebelum dia. Bukan tambah 4 ya. Darab 2 dengan nombor sebelum dia. Sebelumnya. Okey, alright. Itu jawapan dia. Didarab 2, nombor sebelumnya. Okey, ini kalau dalam bentuk ayat. Okay, bentuk ayat. Kalau bentuk algebra macam mana pula? Bentuk algebra macam mana pula? Kalau bentuk algebra macam mana pula bentuk dia? Okey, alright. Satulah contoh. Okey, nyatakan urutan bilangan kerongsang itu. Nyatakan urutan kerongsang itu. Soalan kata. Nyatakan urutan bilangan kerongsang itu. Berapa macam mana pula? Tadi nyatakan pola. Kadang-kadang saya nyatakan bilangan. Okey, kali kita tengok.
Nyatakan urutan. Ini T1, T2, T3 lah. Okey, ini baru T3. Baru 3 sebutan pertama. 3 sebutan pertama. Ataupun kita panggil dia sebutan pertama ataupun kita panggil dia sebagai T3 lah. 3 sebutan yang pertama. Okey. Soalan kata, sekarang ni kita, jika semua kerusakan disusun, hitung baki kerusakan yang tak disusun. Dia kata tadi, dia ada 200, dia ada 10 paket. 10 paket. Okay, 10 paket. Dan setiap paket ada 250 biji kerongsang. Okay. Kemudian dia susun kerongsang tersebut ikut nombor ni. Sekarang ni dia kata ada berapakah bilangan kerongsang. Okay. Okay, kat sini kita buat macam ni. Kalau yang pertama tadi ialah itu, okay, zaman tadi ialah 4, 8, 16. Okay. Sekarang ni berapa kerongsang dia ada? Okay, kita lihat dulu. Jumlah kerongsang dia ada berapa? Dia ada 10 paket. Okay. Setiap satu paket ada sebanyak 250 kerongsang. So, bila kita darab dengan 10, darab dengan 250, dia ada sebanyak 2,500 kerongsang. So, ada berapakah urutan kerongsang yang akan terhasil? Macam mana kita nak buat yang ni? Okay, macam mana kita nak buat soalan ni? Di sini penting kita kena tahu formula dia. Okay, sini penting formula ni. Okay. So, ini dalam bentuk ayat kita tahu. Tapi, kalau susun sampai 2,500, mati kita. Okay, dengan susun 4, 8, 16, 30 semua tu sampai habis lah. Okay. Nak susun begini boleh. Okay, mula-mula 4. Okay, kemudian 8. Kemudian 8. Okay, 4. Kemudian 8. Kemudian 16. Boleh kita buat macam ni, tak ada salah. Okay, 16. Kemudian 32. Kemudian 64. Kemudian 128. Okay, 128. Kemudian 256. Kemudian 512. Boleh cerita tak salah. Okay, lepas tu 1024. Lepas tu 2048. Faham maksudnya? Inilah hasil dat nombor sebelum dia. 4 kali 2, 8. 8, 2, 16. 16, 2, 32. 32, 2, 64. Asal itulah nombor dia. Okay. Alright. So, ini susunan je lah sepatutnya. Tetapi, ada berapa susunan untuk kerongsang itu? Okay. Kalau kita buat macam ni, seperti ni. Okay, kita buat macam ni ya. Contoh kita buat macam ni. Okay. Yang pertama tu 4. Okay, 8. 16. 32. 64. Okay, kita 128. Kemudian 256. Kemudian 512. Kemudian 1024. Kemudian 2048. Contohlah. Okay. Tu mula-mula kita buat macam ni ya. Kita susun. Okay, sekarang kita ada sejumlah 2,500 kerongsang. Nak tahu ada berapa bilangan kerongsang? Urutan, nak tahu ada berapa urutan dia. Okay. Yang ditunjuk ini baru 3. Okay, so kat sini, kalau kita buat contoh jadual gini, okay, yang pertama ni, kerongsang yang dah digunakan adalah sebanyak 4. Ini adalah untuk sebutan. Okay, saya tunjuk ni ya. Saya tulis dulu. Okey, ini susunan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Okey, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, okey, yang ke-9, yang ke-10. Tengok. Okey, alright, ke-10. Okey, kalau yang ini, jumlah kerongsang yang telah susun adalah 4. Sini 12, iaitu 4 tambah 8, 12. Sini pula dia jadi 28 kerongsang, iaitu hasil tambah nombor sebelum dia. Yang ini pula 29 tambah 32, dia jadi ada 61 kerongsang telah susun. Kemudian yang ini pula ada 125 kerongsang. Yang ini pula 253 kerongsang. Okey, 253 kerongsang. Kemudian sini pula jadi 509 kerongsang. Faham tak? Hasil tambah nombor sebelum dia. Ini pula jadi 1021. Macam ni ya. Macam ni, okey. Yang pertama tu 4. Okey. So 4 tambah 8. Okey. Dapat
12 kosong. Untuk kotak kedua ni dah guna 12 kosong. Okey, tambah 16. Dah guna 28. Okey, 28 sini 28. Okey, kemudian tambah 32 pula. Dia tambah 32 pula. Dah guna sebanyak 60 kosong. Okey, kemudian tambah 64 pula. Tambah 64 pula. Dah guna 124 kosong. Okey, kemudian tambah lagi. Okey, tambah lagi dengan 128. Dah guna 252 kosong. Okey, nak susun sehingga 2500 kosong. Okey, kemudian 252 tambah lagi dengan 256. Dah susun sebanyak 508 kosong. Kemudian tambah lagi dengan 512. Dah guna 1020 kosong. Kemudian tambah lagi dengan, okey, tambah lagi dengan 1024. Okey, dah guna 2044. 2044. Kemudian tambah lagi dengan 248. Okey, tambah 248. Tambah dengan 248. Okey, dah guna sebanyak 4092. Okey, di sini kita tak boleh pakai. Okey, yang ini tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab kita hanya ada 2500 sahaja kosong. Tapi disusun kita hanya mampu ada berapa urutan? 9 urutan sahaja. Okey, itu kena betul lah. Jadi urutannya akan ada 9 urutan je. So ada 9 urutan sahaja. Okey, itu jawapan dia. Kena hati-hati lah kat situ. Alright. Okey. Seterusnya, soalan kata, jika semua kosong disusun, berapakah baki dia? Baki tadi lah, iaitu dia ada 2500. Pada susunan ke-9, dia cuma ada guna 2044 sahaja. So masih ada baki lagi sebanyak. Okey, tolakkanlah. Okey, tolakkan. 2500 tolak dengan 2044. So ada baki lagi yang tak disusun sebanyak 456 kosong. 456 kosong. Okey, tu cara dia buat. Okey. Kemudian dia kata lagi, soalan kebab pula ni. Dia kata kalaulah nak susun sehingga 12 bekas. Okey, 12 bekas. Okey, saya tambah ni lagi. Contoh. Tadi kita dah buat macam ni dah. Okey. Kalau sampai 9 bekas, kita sudah guna 2044. Kan dia kata nak susun sampai 12 bekas. Berapa dia kena beli? Okey, saya dengar. 10. Kalau 10 macam ni. Okey, 2048. Kita buat satu-satu dulu. Okey. 2048 kalau darab dengan 2 dapat 4096. Sini. Untuk yang ke-10, okey, 4096. Untuk yang ke-11. Untuk yang ke-12 pula, darab lagi 2. Darab lagi dengan 2. Dapat 8192. 8192. Jadi untuk maksudnya gini, untuk di sini 4092, untuk di sini okey, so 4092 tambahkan dengan 4096. Okey, jadi 8188. 8188. Okey. 8188 tambah dengan 8192, maksudnya dia memerlukan sebanyak 16380 jumlah kosong. So berapa dia kena beli kosong yang tu? Okey, jadi oleh sebab satu paket mewakili 10 kosong. Jadi dia perlu beli berapa paket minimum. Jadi jumlah paket kena beli, jumlah paket kena beli sama dengan 16380 kita bahagikan dengan 250. Sebab satu paket ada 250. Kita pun bahagi dengan 250. Dapat kat situ. Dia akan untuk point lah. Bahagi dengan 250. Dapat 65.52. 65.52. Jadi, kita kena beli berapa? Kita kena beli minima adalah 66 paket. 66 paket kena beli. Paling kurang lah tu. Okey.
Jumlah minimal kena beli. Jumlah paket minimal kena beli. Jumlah minimal kena beli adalah 66 paket. Sebab kalau beli 65 kali dengan 250 baru dapat 1650. Tak cukup. Kita perlukan 16380. Jadi kita kena beli paling kurang kena beli ialah 66 paket. Bila beli 66 paket, kita dah ada sejumlah 16,500. Boleh susun untuk kotak ke-12. Okey. Itu cara dia. Cuma dia susah sikit lah. Okey, selesai. Okey, yang ni pula. Dia suruh kita susun benda ni. Okey, untuk melengkapkan sesuatu pola, kita kena tahu sama ada dia bertambah atau berkurang atau darab atau bahagilah. Dua. Kita tengok nombor ni. Yang pertama ni contoh. Yang pertama ni, nombor dia semakin bertambah. Okey. Bila nombor semakin bertambah, clue dia ialah sama ada, okey, kita akan tambah ataupun darab saja. Clue dia sama ada kita akan tambah atau darab lah. Clue dia. Tambah atau darab. Salah satulah. Okey. Untuk tentukan nak guna yang mana, kita tengok situ. Kita cuba tengok dia punya pattern dia. Adakah seragam ataupun tidak. Okey. Contohnya, 14 menjadi 25. Okey. 14 menjadi 25. Beza dia adalah sebanyak, okey, Okey, beza dia adalah sebanyak, yang ni beza dia adalah sebanyak 11. Okey. Letak situ. Okey, di sini beza dia adalah sebanyak 11. Maksudnya di sini akan bertambah 11. Kita tengok. Kita cuba tengok pattern tu. Kalau pattern sama, maksudnya betul lah tu. Okey. Di sini kita bertambah 11. 25 ke 36 juga bertambah 11. Pattern dia. Jadi ini bermaksud nombor ini melibatkan kita tambah 11 daripada nombor sebelum dia. Jadi 14 tambah 11, 25. 25 tambah 11, 36. So 36 tambah 11, 47. Okey. Semuanya akan bertambah serba 11. 47 tambah 11, 58. Okey. Ini melibatkan operasi tambah. Okey. Nombor yang ini pula pun sama juga. Kelihatan nombor dia bertambah. Okey. Nombor dia bertambah. So sama ada kita buat operasi tambah ataupun darab saja. Okey. Kalau tambah, kita tengok situ. Okey. 4 dengan 28. Kalau tambah, bermaksud 4 tambah 24. Kalau kita buat tambah 24, tak dapat 132 sini. Jadi ini bermaksud akan melibatkan operasi darab. Kenapa darab? Sebab nombornya bertambah makin besar. Jadi 4/8 bermaksud kita akan darabkan dengan 7. Okey. Nombor ini kita akan darabkan dengan 7. Sini darab dengan 7. Okey. So bila darab dengan 7, 4 kali 7 dapat 28. 28 darab 7 dapat berapa pula? Okey. So 28 darab 7, okey, 28 darab 7, okey, akan dapat 196. So sini 196. Clue dia. 196. Kemudian 196 darab 7, darab 7 dapat 1372. Sama dah. Okey, darab 7 lagi dapat 9604. 9604. Selesai. Okey. Kita cuma kena tengok pattern je sama ada dia tambah atau tak. Kalau nombor tu bertambah, dia sama ada tambah atau darab je lah. Okey. Kalau nombor tu bertambah seragam, dia adalah operasi tambah. Kalau nombor tu bertambah dia tak seragam, operasi darab. Okey, yang ini kita tengok nombor. Dari nombor besar jadi kecil. Dia sama ada tolak ataupun bahagi. Okey, clue dia. Dia sama ada tolak atau bahagi. Sorry. Di sini nombor dia makin berkurang. Okay, nombor berkurang. Bila nombor berkurang, sama ada dia tolak ataupun bahagi. Okay, kalau tengok pada rupa bentuk dia, dari 3584, tiba-tiba jadi 224. Kemudian 224 jadi 56. Jauh sangat beza dia. Tentulah ni akan menyebabkan operasi bahagi. Sebab perbezaan tu sangat besar tu nampak. So, bahagi macam mana? Okay, kita guna yang ni. Guna dua benda ni
untuk mencari dia punya pattern. Kita buat tu. Okey, 224 kita bahagi dengan 56, dapat beza dia ialah 4. Bermaksud nombornya nanti kita akan bahagikan dengan 4. Kita ambil nombor kita nampak tu, kita bahagikan dengan 4. So, yang ini kita bahagikan dengan 4. So, 3584 bila kita bahagi 4. Buat itulah. Okey, 3584 kita bahagikan dengan 4 akan dapat 896. Sini. Okey, dapat 896. Okey, seterusnya 896 kita bahagikan dengan 4. Okey, kita bagi dengan 4. Okey, dapat jawapan dia 224. Samalah tu. Bahagi dengan 4 lagi, dapat 56. Bahagi dengan 4 lagi, dapat 14. So, sini 14. Okey, siap. Itulah dia cara untuk tentukan apakah nilai yang kita perlu isi bila diberikan suatu nombor. Okey, kita tengok dulu. Okey, kalau nombor tersebut bertambah, sama ada tambah ataupun darab sahaja. Kemudian kita tengok, kita ambil dua contoh nombor yang bersebelahan dengan dia. Kita cuba buat operasi. Tambah ataupun darab. Okey, kalau seragam, ambil lah. Macam ni kita ambil ni, nombor ni kita buat bukti dia. Pakai pengingat kita ambil yang ni contoh je. Okey, ambil dua nombor, kita cuba buat. Dapat hasil dia daripada tambah ataupun tolak. Darab ataupun bahagi. Dan selesaikan. Okey, selesai tu. Okey, yang berikutnya. Fibonacci. Okey, clue kata Fibonacci. Okey, Fibonacci ni apa dia? Okey, Fibonacci ni adalah nombor dia adalah hasil tambah dua nombor di depan, okey, akan dapat nombor yang ketiga. Kat sini. Jadi dekat sini 3 tambah 8, okey ni 3 tambah 8 akan dapat 11. Kemudian untuk yang kotak pertama ni, ambil dua nombor depan dia. So 3 tambah 11 akan dapat 19. Itu jawapan dia, clue dia. 3 tambah 8 dapat 19. Okey, untuk kotak yang berseterusnya, okey, 30 tu terhasil daripada 11 tambah 19. Dapat 30. Kemudian untuk kotak yang ini pula, dia berada di hadapan 30 dan 49. Campur dua nombor ni, maka dapat nombor kat sini. Iaitu nombornya ialah 79. Okey, 79. Gitu. Kemudian untuk kotak yang ini pula, di depan dia nampak dua kotak. Iaitu 79 dengan 128. So total dia 79 tambah 128. Dapat jawapan dia 207 kat sini. Itu cara untuk mencari nombor Fibonacci. Okey, tambahkan dua nombor sebelumnya tu untuk dapat nombor yang dekat itu. Okey, sekarang cuba 1 minit, cuba try buat soalan nombor B2. Yang ni. 1 minit saya cuba. Okey, sekarang 11.36. Okey, 11.37 tengok jawapan. Cuba dulu. Okey, siapa-siapa nak jawab? Boleh, tak ada salah. Okey, bagi jawapan. Tak apa. Okey, kita tengok. Okey, belum ada lagi jawapan. Okey, di sini. Berapakah jawapan dia? Okey, kita tengok jawapan dia yang diberikan oleh kawan kita. Okey, Amir kata 17. Okey, betul. Right. So, 6 tambah 11, 17. Okey, seterusnya. Okey, kemudian
Ada 28 kat sini, terfollow. Kemudian 45 kat sini. Okey, yang kedua ni. Yang kedua ni, dia berada di hadapan 45 dan 28. So, nombor dia ialah jadi 73. Cek tengok. Kalau betul-betul tu. Okey, ni 73. Kemudian untuk yang berikutnya pula, dia berada di hadapan nombor 118 dan 73. So, tambahkan saja. So, dapat itu jawapan nanti. Okey, 191. Iaitu 118 tambah dengan 73. Dapat 191. Okey, 879. Inilah cara untuk mengira nombor Fibonacci. Nombor yang kotak nak dicari tu, dia sama jumlah dengan dua nombor di hadapan dia. Okey, itulah nombor Fibonacci. Okey, sekarang kita tengok soalan ini. Kita tengok soalan ni ya. Kita tengok soalan ni. Okey, dia kata situ, sempena cuti sekolah, Taman Buaya Gemilang telah merancang 3 tambahan program iaitu demonstrasi bermain dengan si Tedung dan si Sawa, karaoke bersama si Nuri dan jom makan bersama si Bedal. Berikut adalah perancangan awal pihak pengurusan taman. Bermain dengan si Tedung dan si Sawa. Dia kata, dia plan nak buat 3 kali sehari. Slot kedua nak buat program sama si Nuri 4 kali sehari. Slot ketiga, jom makan sama si Bedal, nak buat 2 kali sehari. Okay, tapi lepas dia buat meeting, tukar pula. Dia tukar, dia buat Nuri dulu. Buat Nuri dulu kepada 5 kali sehari. Kemudian Tedung Sawa, daripada 3 kali, tukar dah 4 kali. Bedal, 2 kali, tukar dah 3 kali sehari. Dan soalan kata, Taman buaya tersebut dibuka bermula 8 pagi sehingga pukul 6 petang. Dan setiap slot persembahan berselang 60 minit. Slot pertama dimulakan dulu, diikuti slot yang kedua dan slot yang ketiga. Slot yang pertama akan bermula 1 jam selepas taman dibuka kepada pengunjung. Okey, sekarang 1 minit juga, cuba isikan maklumat ni. Pukul berapakah setiap slot itu berlangsung? Okey, alright. Cuba isi dulu. Okey. Nuri 5 kali persembahan, Tedung 4 kali, Bedal 3 kali. Setiap slot berselang 60 minit. Dimulakan dengan slot 1, 2 dan 3. Persembahan bermula 1 jam selepas taman dibuka. Okey. Taman dibuka jam 8 pagi, tutup 6 petang. Okey, cuba try buat dulu soalan ni. Apakah nilai bagi dalam setiap kotak itu? Cuba dulu. 2 minit cuba. Sekarang pukul 11.41. 2 minit cuba. Siapa boleh dapat jawapan boleh share lah. Okey, boleh tulis jawapan, boleh share dalam grup Telegram boleh, dan dalam grup dan sini pun tak apa, tak salah. Okey dah. Okey. Alright, cuba try dulu. 2 minit bermula sekarang. Semut mengkuang di tengah laman, siang berpanas malam berembun.
Okey, ada jawapan, silakan. Okey, bersama si Nuri. Mula pukul berapa sembang dia? Clue kata dia akan bermula 1 jam selepas taman dibuka. Ni clue penting lah ni. Maksudnya kan ni, taman dibuka seawal jam 8 pagi. Jadi, persoalan pertama akan mula pukul 9 pagi. Ha. Lepas tu dia kata, setiap persembahan pula berselang 60 minit. Kalau yang pertama 9 pagi, tedung pukul 10 pagi. Bedal 11 pagi. Lepas tu balik semula ni. Okey, akan balik pukul 12 tengah hari. Kemudian pukul 1 petang. Okey, bukan 1 petang. Okey. 1 petang. Betul tak? Saya cuba dulu lah tengok betul tak? Okey, ini 2 petang. Lepas tu 3 petang. Kalau betul lah. Okey, alright. Ni 4 petang. Contoh. Saya tak kata betul lah. Okey, kemudian 5 petang. Contohlah. Okey, kemudian ini 6 petang. Okey, ni 6 petang. Contohlah kalau sebab macam ni. Okey, 6 petang. Okey, ni kali 7 malam. Ya, ada tak dapat pagi ni? Okey. Kemudian si bedal habis. Sebab si bedal 3 kali saja. Yang ni pula pukul 8 malam pula sambung lagi. Okey, ada contohlah, contoh jawapan. Okey. Siapa dapat jawapan begini? Yang siapa dapat begini, jawapan awak adalah salah. Sebab apa salah? Sebab dia buka 8 pagi. 6 petang tutup. Kalau buat jadual gini, pukul 8 tutup ni. Pukul 9 tutup. So tak betul lah ni. So berhati-hati kat sini. Dekat sini sebenarnya macam ni. Dia kata setiap persembahan akan berlangsung 60 minit. Jadi kalau pukul 9 pagi bermula, kita boleh sambung balik pukul 11 pagi. 11 pagi. Okay, 11 pagi. Sorry ya. Okay, 19. Okay. Sebab dia kata setiap program berselang 1 jam. Maksudnya kalau pukul 9 dia mula sembahan, pukul 10 nanti boleh mula balik dah. Pukul 10 boleh mula balik dah. Sebab dia kata selang sejam. Kemudian, yang ini kalau pukul 10 mula, sambung pukul 11. Yang ini pukul 11 mula, sambung pukul 12. Itu cara dia. Okay. Kalau pukul 9 kita mula, pukul 10 kita mula, rehat sekejap, pukul 11 sambung balik. Okay. Lepas tu yang ini akan mula balik pukul 12. Yang ini pula akan mula pukul 1. Satu cara dia. Dan di sini, pukul 12 ulang balik. Yang ni pukul 1. Kemudian tutup kedai. Bedal tutup kedai, cukup. Yang ni akan mula balik pukul 1 tengah hari. Habis. Ni dah jawapan dia. Okay, alright. So, maksudnya tim ni, okay, mula-mula kita pergi kat tim lah. Kita pergi kat tim Nuri ni, okay, selesai. Kita pergi kepada Telur Sawar. Bila Telur Sawar bermula kat sini, ini dah mula balik. Faham tak maksud saya? Okay, maksudnya tulisannya maksud gini ya. Contoh gini maksudnya. Okay, contoh ada 3 grup. Okay, contoh ada 3 grup. Okay, contoh ada 3 grup lah, 3 grup. Okay, contoh ada 3 grup. Okay, mula-mula. Okay, mula-mula contohlah gini. Okay, mula-mula. Okay, 3 grup. Contoh. Okay, grup 1. Okay, grup 1 dia tengok Nuri. Selesai dah tu, mula-mula. Pukul 9 pagi. Contohlah, okay. So, grup 2 tak lagi, tak ada lagi. Okay, kemudian grup 2 masuk. Okay, grup 2 masuk, dia tengok Nuri. Tapi dia tengok Nuri pukul 9. Okay, pukul 9. Yang ini dah pergi tengok ni lah. Dah tengok tedung lah. Pukul 10 punya slot. Okay. Lepas tu, masuk grup 3. Masuk grup 3. Grup 3 tengok Nuri. Grup 3 tengok Nuri pukul. Sorry, ni 10 lah. Okay. Grup ni tengok pukul 3, pukul 11 pagi. Okay. Yang ini dah pergi, yang grup 1 dia dah pergi tengok bedal pula. Dia tengok bedal lah. Dia tengok bedal yang pukul 11 pagi.
Okey, yang ini dah tengok, kali ni dia tengok Kuala Tedung pukul 11 pagi tengok sini. Macam itulah seterusnya. Faham tak maksud saya? That's why dia ini selang sejam, ini selang sejam, semua selang sejam. Sebab okey, grup 1 tengok sini. Grup 2 masuk sini. Kemudian bila grup 3 masuk sini, grup 2 pergi sini, grup 1 masuk sini. Dia bersama-sama gitu. Tu cara dia lah. Okay, harap faham maksud dia gini ya. Okey. Settle. So maksudnya persembahan terakhir bermula jam 1 petang lah. Tak ada persembahan lah. Masuk biasa je lah. Okey. Ya ini pula tengok. Ni bukan masa soalan atas ni lah. Bukan masa soalan atas ni. Tengok benda ni. Nombornya makin bertambah. Bila bertambah, dia mungkin tambah, mungkin tolak. Okay. So kat sini, tambahlah. Okay, sebab apa? Sebab nombornya makin besar. Nombor dia tambah lah. So tambah. Tambah apa? Tambah 2 daripada nombor sebelum dia. Okay. Yang ini pula nombor dia makin kecil. Bila makin kecil, mestilah simbol tolak. Okay, dia akan tolak. Maksudnya tolak. Okay, tolak 4, nombor sebelum dia. Yang ini pula nombor dia makin bertambah. So sama ada tambah ataupun darab. Tengok nombor dia makin besar nombornya. Bermaksud mestilah darab. So darabkan dengan 5 dari nombor sebelumnya. Okay. Ini dalam exam kita, dia soalan format bahagian B lah. Isi tempat kosong dia. Betul salah. Semua tu. Okey, seterusnya ini pula. Tengok. Dia kata apa itu? Dia kata diberikan suatu set nombor seperti berikut. Okey, dia bagi 15 sama dengan 9 tambah 3 kurungan 2 kurungan 1. Okey, kurungan kuasa 1. Kemudian 21 sama dengan 9 tambah 3 kurungan 2 kuasa 2. 3/3 sama dengan 9 tambah 3 kurungan 2 kuasa 3. Kemudian 57 sama dengan 9 tambah 3 kurungan 2 kuasa 4. Okey, so dia kata ni, tuliskan pola bagi jujukan ini. Macam mana kita nak buat soalan ni? Okey, macam mana nak buat soalan ini? Agak-agak macam mana nak buat soalan ni? Okey, soalan ini saya sudah terangkan pada minggu lepas, pada hari Khamis hari tu. Okey, untuk soalan ini saya sudah beritahu hari tu, caranya ialah okey, caranya ialah sekejap ya, kacau lah ni. Okey, soalan bentuk ini saya dah beritahu dah hari tu. Ini ya. Mana dia? Sekejap. Ni. Okey, ni. Okey, so soalan ini, langkah pertama kita adalah kita tengok soalan sebelum sama dengan kita abaikan sahaja. Okey, sebelum sama dengan kita abaikan sahaja dia punya maklumat. Okey, abaikan dulu mula-mula. Saya besarkan sikit. Okey, saya bagi besar sikit nombor ni supaya kita senang nampak. Okey, ni. Okey, nombor ini sebelum sama dengan kita just abaikan saja nombor dia. Mana je ni? Sekejap ya. Okey, untuk buat kesimpulan kat sini, okey, nombor-nombor dia kita abaikan sahaja untuk yang pertama tu. Okey. So, sebelum sama dengan yang nombor ni, kita abaikan sahaja. Ni kita abaikan saja. Abaikan je ni. Tak ambil peduli. Tu cara kita nak buat soalan ni. Okey. Langkah pertama, kita abaikan saja nombor yang ini. Jangan ambil peduli lah. Lantak dia lah. Okey, yang pertama. Okey. Nombor yang ini kita abaikan sahaja. Sebelum sama dengan kita abaikan saja. Lantak je lah. Apa pun lantak dia. Terpulang lah kat dia. Alright. Artinya yang pertama. Kemudian, selepas sama dengan, selepas sama dengan, kita tengok. Selepas sama dengan nombor yang sama. Langkah pertama, sebelum sama dengan, kita abaikan saja. Selepas sama dengan, tengok. Nombor yang sama.
Yang sama sini apa dia? Okey. Yang sama sini adalah 9 tambah 3 kurungan 2 ini. Ini semua sama. Okey. Ini nombor yang sama. Okey. Nombor yang sama ni semua ni. Okey. Langkah kerja ialah kita salin semula. Salin semula. Gitu. Kemudian nombor yang tak sama inilah. Yang ini tidak sama. Nombor yang tak sama ni kita akan wakilkan dengan huruf N. Yang tak sama ni kita wakilkan dengan huruf N. Okey, gini ya. Yang tak sama ni wakilkan dengan huruf N. Tak sini. Huruf N. Gitu. Kemudian kita komakan, sambung lagi dengan ayat ini. Komakan N sama dengan kita buat 1 2 3. Lepas tu kita komakan lagi. Okey. Buat 4 tak apa, koma. Tapi selepas tu kita buat dot dot dot. Ingat di mana dot dot ini paling kurang kena buat ada 3 dot. Itu paling kurang. Okey, paling kurang kena buat ada 3 dot. Kurang salah. Okey, paling kurang mesti ada 3 dot. Okey, tak boleh kurang. Lebih tak apa. Yang penting adalah tidak boleh kurang. Paling kurang mesti ada 3 dot. Okey, alright. So inilah jawapan kita. Ini jawapan kita. Itu cara dia. Alright. Kemudian soalan kata B, cari nilai sebutan yang ke-8. Ini sebutan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nak cari yang ke-8. Nak cari yang ke-8, cara dia adalah ambil yang tadi ni, okey, letak di sini. Cuma kita gantikanlah N tu dengan 8. Sebab kita nak nombor yang ke-8. Itu cara dia. Okey. So gantikan N tu dengan nombor yang ke-8. Lagu tu. So dapat jawapan. Begitu je. Okey, gini. Dan dapat jawapan. Guna kalkulator je lah. Selesai. Guna kalkulator, dapat jawapan. Tak payah fikir banyak lah. Gitu. Okay, so 9 tambah 3. Okay, 9 tambah 3 kurungan 2. Tutup kurungan. Okay, kuasanya 8. Gitu. Dapat jawapan 777. Selesai, siap. Itu je. Okay, inilah cara untuk selesai soalan ni. Cuma dekat sini, okey, satu lah sebagai contoh lah ya. Okey, sebagai contoh lain. Okey, contoh lain, contoh lain, katakan. Okey, contoh lain. Yang berkaitan dengan nombor ni lah, contoh. Okey, contoh. Contoh lain. Okey. Sebagai on the spot lah, contoh sama dengan 15 tambah dengan 1. Sekejap, sebab 15 tambah dengan 4. 15 tambah dengan 9. Contohlah sebab itu. Okey, ni dapat 16. Ni kan dapat 19. Ni kan dapat 24. Okey, dia kata itu, buatlah satu kesimpulan, satu pola yang bergambarkan nombor ini. Okey, apa jawapan kita? Okey, contoh yang kedua lah. Tengok contoh kedua ni. Bentuk gini. Dia kata buat satu pola bagi nombor ni. Sama juga. Sebelum sama dengan, letak ni, okey, sebelum sama dengan, kita abaikan sahaja. Sama cara dia. Okey, sebelum sama dengan, kita abaikan sahaja. Itu langkah pertama kita. Selepas sama dengan, tengok yang sama. Yang sama sini ialah 15 tambah. Okey, ini sama. Okey, sama. So yang sama ni, kita akan salin balik. So jawapan kali ini sama dengan salin balik. Kemudian, ini tak sama. Yang tak sama ni,
kita letakkan huruf N. Tak huruf N. Gitu. Tak huruf N. Kemudian kita komakan. Komakan. Dan tulislah ini. N1, 2, 3, 4. Cara sama. Gitu. Okey, itu cara dia. Letak begitu. N1, 2, 3, 4. Lepas tu apa kena buat? Okey. Cuma kena hati-hati sini. Kita kata N kita 1, 2, 3, 4. Tapi soalan kata nombor dia adalah 1, 4, 9. Tak sama. Tak sama dia sini, tak sama. Jadi kat sini, maksudnya kita kena adjust sedikit. Kita kena adjust sikit jawapan kita. Kita kata tadi, jawapan kita ini. Tapi tak betul sebab soalan kita kata jawapan kita 1, 2, 3, 4. Tetapi soalan beritahu 149. Kita kena buat sedikit adjustment kat sini. Okey, maksudnya bukan ni jawapan kita tak betul gini. Kena buat adjustment sikit. Di mana kita buat macam ni. Cara nak adjust dia. Okey, kita kata jawapan kita lah. Jawapan kita kata nombor dia N dia adalah 1, 2, 3. Okey, kita kata N kita nombor dia adalah 1, 2, 3. Sedangkan soalan tak kata begitu. Okay, alright. So, soalan kata N kita adalah 149. So, kenalah kita adjust sedikit. Nak adjust macam mana? Macam mana 2 boleh jadi 4? Bermaksud 2 itu akan didarabkan dengan 2. Dapatlah 4. Okey. Macam 3 jadi 9. Bermaksud 3 akan darabkan dengan 3. Dapat 9. So, maksudnya kat sini lah, kalau nombor ni adalah N sini. Kalau sini N. Bermaksud sini akan jadi N kali N. Okay, N kali. Jadi kalau N kali N, bermaksud N dia akan jadi kuasa 2. Maksud itu. Jadi, jawapan kita kena adjust sedikit menjadi N kuasa 2. Tak boleh bagi N. Sebab kalau N saja, 15 tambah 1 dapat 16. 15 tambah 2 dapat 17. 15 tambah 3 dapat 18. Tak sama macam ni. Tak sama macam ni. So, kena adjust sikit. So, adjust kat sini. Okay, kat sini adjustkan. Jadikan dia kuasa 2. Gitu. Kena adjust begitu. Kena masukkan kat sini kuasa 2. Supaya nanti kita kira balik. Okay, kalau N dia 1. 15 tambah N kuasa 1. 1 kuasa 2. Dapat 2. Dapat ni contoh. Okay, kalau N dia 1. So 15 tambah dengan 1 kuasa 2 dapat 16. Sama macam ni. Okay, kalau N kita 2 pula. Ganti 2 tak. 2 jadi 19. Sama situ. Kalau N dia 3 kuasa 2 dapat 4. Sama gitu. Okay, so ini cara dia. So kena adjust sedikit di bahagian sini. Okay, alright. Tu contoh yang kedua lah. Okay. Tengok satu lagi contoh. Contoh berikutnya lagi satu. Okay, kita sebut macam ni. Contoh sebuat. Okay, ni kita buang dulu. Okay, sebuat sini 16. Okay, ni kurungan. Okay, 1 sebuat gitu. 3, 8 sebuat gitu. Ni sebuat 27. Okay, ni sebuat tambah dengan 4, 5, 6. Contohnya sebab gitu. Okay, cara selesai sama. Okay, cara selesai sama. Iaitu nombor sebelum sama dengan kita just abaikan saja. Sama je cara dia. Okay. Sebelum sama dengan kita abaikan 16 ni 20. Sorry. 20. Ini 125. Yang ni pula lupa. Okay ni 15 kali dengan 27. Kemudian tambah dengan 6. Jadi 41. Okay. So cara sama juga. Sebelum sama dengan kita abaikan. Sama cara. Selepas sama dengan
Yang sama salin semula. Yang sama. Yang tak sama wakilkan dengan huruf. Ni tak sama. Semua tak sama. Semua tak sama. Tak sama. Tak sama-sama. Okey, walaupun ada dua tak sama. Satu yang warna pink tu, satu lagi warna ini. Tak sama. Okey, yang sama salin balik. 15 kurungan sama salin balik gitu tambah. Itu sama. Dalam ni tak sama. Tak sama. Wakillah dengan huruf N. Kemudian tambah dengan K. Ni pun tak sama juga. Tak huruf N juga. Letak huruf N juga. Dia letak huruf lain huruf N juga. Itu langkah pertama. Letak huruf N juga. Jangan ubah nombor lain. N juga letak dia. Okey, gitu. Tetapi N kita masih lagi 1, 2, 3. Cuma jawapan kita tak boleh lah macam tu. Sebab macam tu, okey, kalau N 1, contoh 15 kali 1 tambah dengan 1 buat N 1. Baru dapat 16. Sedangkan dia kat sini 20. Tak betul. Kena adjust. Di mana? Okay, kat sini ada dua jawapan lah. Okay. Yang pertama sekali, kita kata gini. Okay, start bawah ni ya. Okay. Yang pertama dulu. Kita kata N kita 1, 2, 3. Soalan kata 1, 8, 27. Okey, macam mana 2 boleh jadi 8? Kita mesti nak nombor 2 ya. Kalau kali 2 baru dapat 4. Darab 2 lagi dapat 8. 3 kali 3 baru 9. Kali 3 lagi 27. Kali N, kalau atas kali N, benda kali N juga. So kalau N kali N kali N, bermaksud N-nya kuasa 3. Jadi dekat sini, kena adjust kepada dia adalah kuasa 3. Sedikit adjustment kena buat, tukar kepada kuasa 3. Okey. Ayat ini pula. Kita kata soalan kita, okey. Kita kata soalan kita, nombornya ialah 1, 2, 3. Jawapan kita. Tapi soalan kata apa nombor dia? 4, 5, 6. Dia tak sama. Okey, tak sama. Jadi, macam mana 1 boleh jadi 4? Ini dapat daripada 1 tambah 3. 2 akan tambah 3. Jadi 5. Maksudnya semua nombor yang di depan tu, kita akan tambah 3 sini. Tambah 3, tambah 3. Jadi kena adjust kepada N tambah 3. Okey, kena buat sedikit adjustment. N ni kena buat tambah 3. Kita kurunglah dia. Okey, inilah jawapan dia. Baru dah kita test nanti jawapan kita, dapat jawapan yang betul. So, kita kena pandai buat adjustment untuk dapatkan soalan jawapan yang betul. Ini jawapan sebenarnya. Supaya nanti contoh kita ambil. Contoh kita ambil. Okay. Katakan N-nya 3. Kalau N-nya 3, 15. Okay, kurungan. 3 kuasa 2. Tutup kurungan. Tambah kurungan. 3 tambah 3, tutup kurungan, dapat jawapan 1, 4, 1. Sorry. Ni kuasa 3 ya, typo. Kuasa 3. Okey, dapat jawapan 4, 1, 1. Kalau N-nya 2, kita tukar sini 2, tukar sini 2. Jadi dapat jawapan dia 1, 2, 5. Okey. Jadi kita kena pandai buat sedikit adjustment supaya jawapan kita dapat yang sepatutnya. Dia tak sebenarnya huruf N sahaja. Okay. Dia biasanya akan berubah kat mana? Okay, sama ada dia tambah, tolak, kuasa 2 ataupun kuasa 3 sahaja. Okay. Contoh pertama tadi ni senang sebab dia memang 1, 2, 3, 4 je. Direct dia. Tapi bila dia ubah begini, dia ada melibatkan kuasa 2. Begini,
kuasa 2 dan operasi tambah. Tambah dengan apa? Tambah 3. Sebab N kita mesti sentiasa nombor 1, 2, 3. Okey, kita pergi soalan yang lebih sukar lagi. Yang ni. Sebuah tempat letak kereta 5 tingkat berbentuk segi empat sama telah dibina di sosok belah tepuk ke muka untuk mengurangkan kesesakan. Setiap tingkat dibuat ikut zon di mana setiap zon mampu menampung 27 kereta pada satu masa. Pelan ini ialah menunjukkan petak setiap zon di mana setiap tingkat punya 16 zon. Ya, nampak ni ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Okey. Ni contohlah, ni contoh. Alright. Dia kata ada 5 tingkat. Ni contoh tingkat 1. Okey, ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Okey, alright. Setiap zon ini mampu muatkan 27 kereta. Dan setiap tingkat ada 16 zon. Jarak kereta paling tepi dinding set zone adalah 1 meter. Jarak antara kereta pula adalah 1.5. Berapakah luas dia? Soalan tanya. Okey. Maklumat ini kata macam ni. Jarak ke sini adalah 1 meter. Okey. Setiap zone lah. Okey. Jarak ke sini pun dia kata mestilah 1 meter. Jarak ke antara dinding ke dinding. 1. Yang ni pun 1 meter. Bawah pun sama juga. 1 meter juga beza dia. Ni pun 1 meter juga jarak dia. Okay, alright. So, soalan kata, kemudian dia kata pula, jarak antara kereta pula adalah 1.5. Okay. Jarak dua kereta pula adalah 1.5. Macam ni lah. Jarak antara kereta ni adalah 1.5. Tu clue dia. Cari dulu. Okay, ini baru zon 1 ni. Ini baru zon 1. Okay, baru zon 1. Setiap tingkat ada 12 zon. Jadi setiap satu zon, berapa luas dia? Okay, kita tengok. Di sini kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kereta. 6 kereta bermaksud jarak dia sini 1.5. Sini 1.5. Sini 1.5 jarak dia. Okay, 1.5. 1.5. Okay. Dan tepi tu pula hanyalah 1 meter. Ni 1 meter. Ni 1 meter. Sini pun 1 meter juga. Tepi sini 1 meter juga. Tu berapakah panjang dia? Satu lah. Satu. So ni 15, 15, 15, 15, 15. Jadi untuk siap panjang tu, dia kat sini panjang dia, tengok. Okey, untuk panjang dia situ ke situ. Okey, 1 meter tambah 1.5 tambah, okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Paling banyak 6 lah. 6 lah. 1.5. So, dari 1.5. Okey, 1.5. 1.5. Okey, beza 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 kat 1.5. Dan hujung tu tambah 1 lagi. Ini adalah jarak bagi yang paling panjang kali lah. Yang jarak tengah tu. Okey, paling panjang dia ada 6 kereta. So, jarak dia kat sini ialah sini sampai sini. Okey, sini kita sampai sini. Okey, kita guna maklumat yang paling panjang ni. Yang paling panjang tengah-tengah ni lah. Jadi 15, 15, 15, 15 ni jumlah dia berapa? Kita kira tengok. Setiap satu zon. Jadi paling tepi 1 meter. Kemudian ada 5 jarak antara dua kereta tu, 1.5. Kemudian tepi lagi ada 1 meter lagi. So panjang ni adalah 9.5 meter. Okay, so panjang dia adalah 1.5 meter. Okay, so panjang dia ada
9.5 meter. Bagi setiap satu zon, panjang dia adalah 1.5 meter. Itu yang pertama, panjang dia. Okay, alright. So, panjang sini ke sini adalah 9.5 meter. Okay, baru cari yang tu. Cari lebar pula. Lebar pula yang ni bahagian tepi ni, tepi sini. Okay. Sini 1 meter, ni 1 meter. Tengah-tengah ada 1, 2, 3, 4, 5 kereta. So, untuk tepi tu pula, macam ni lah. Okay, untuk tepi tu pula, sini, dia ada, beza dia ada 5 kereta. Okay. Tarik dulu. Okay, 5 kereta. So, jalan ada 1, yang 1/5 tu macam ni ya. Okay, sini pula 1/5. Okay, 1/5 kat sini. Okay, ini 1/5, ini 1/5, ni 1/5, ni 1/5. So, ada 1, 2, 3, 4. Buang satu sini. Macam tu. So, ada 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, satu lagi. Okay, gini. Ini untuk dia punya panjang dia. Lebar tepi tu. So, berapakah panjang keseluruhan dia sini? Okay, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Okay, 6, 7. Okay, 8 meter. So, panjang dia adalah 8 meter. Tepi sini 8 meter. Okay. Jadi, untuk setiap satu zon, berapakah luas dia? Okay, kita kira lah ya. Sekejap ya, saya tanda-tanda dulu. Okay, setiap satu zon. Okay, setiap satu zon. Okay, setiap satu zon. Okay, setiap satu zon. Okay, lebar dia adalah 9.5 didarabkan dengan 8. 8. Jadi setiap zon panjang dia, keluasan dia ialah sebanyak 40, 72. Okay, 9.5 didarabkan dengan 8. Okay, 76 meter persegi. 76 meter persegi. Okay, itu untuk setiap satu zon. Soalan minta kata, berapakah luas setiap tingkat? Di mana setiap satu tingkat ni. Jadi, untuk satu tingkat, dia kata ada sebanyak 16 zon. Jadi, 16 zon kita darab pula lagi dengan 76. Darab dengan 76. Okay, so keseluruhan kawasan. Okay, darab pula dengan 16 zon. Ada 16 zon. Keluasan setiap tingkat adalah 1216 meter persegi. Okay, tu kena faham soalan betul-betul lah. Kena faham soalan betul-betul. Macam mana situasi dia. Okay, selesai yang tu. Untuk soalan yang pertama ni. Okay, next. Okay, dia kata, jika pada suatu masa tertentu, ada sebanyak 1,099 kereta masuk tu, berapakah maksimum zon yang akan digunakan? Ini simple je lah. Okay. Jadi, setiap satu tingkat, setiap satu tingkat ada 16 zon. Okay, 16 zon. Jadi, kita kalau satu, dan setiap satu zon pula, ada sebanyak 27 kereta. Okay, itu maklumat lah. Maklumat kita ada. Okay, setiap satu tingkat 16 zon. Kemudian, setiap satu zon pula ada 7 kenderaan.
Kalau 1099, kita memerlukan berapa zon? Okey, sama dengan, okey, kita bahagi dengan, okey, 27. Bagi dengan 27. Jadi kita perlukan sebanyak, mula-mula kali, 1099 bahagi dengan 27, kita perlukan sebanyak, okey, 40.7. 40.7 tambah bermaksud kita perlukan 41 zon. Maksud gitu. Paling minima tu. Dia tak muat. Jadi, berapakah bilangan maksimum zon? Inilah. Bilangan maksimum zon, inilah kita perlukan. Bilangan maksimum zon, banyak ni. Iaitu 41 zon. Supaya, kalau 41 kali 27, kereta yang termuat adalah sebanyak 1107. Cukup tu. Kalau kita buat 40 saja, 40 kali 27, baru dapat 1080. Tak cukup. Lagi 11 nak tak mana? Lagi 19 nak tak mana? Tak cukup. Jadi paling kurang 41 zon. Dan berapa tingkat pula? Berapa tingkat pula? Setiap satu tingkat, ada 16 zon. So berapa tingkat kita perlukan? Sama dengan 41 ni pula kita bahagikan dengan 16 zon. Bahagi dengan 16 zon. Jadi kita perlukan 41 bahagi 16. 41 bahagi 16, kita perlukan sebanyak 2.56. 2.56 ataupun maksudnya sini lah, kita perlukan 3 tingkat. Ini lah maksimum kali. Kalau buat 2 tingkat tak cukup. 2 tingkat baru muat. Kalau 2 tingkat kali dengan 16 zon, setiap zon ada 7 kereta, kita baru isi 864 kereta. So kita perlukan sampai 3 tingkat lah baru muat. Selesai tu. Alright, inilah contoh soalan. Kalau bentuk ayat panjang dia susah sikit lah. Jadi kita kena faham soalan betul-betul. Cukup kat situ. Untuk yang pertama tu ada tanya apa-apa tak? Ada tanya apa-apa tak untuk soalan pertama ni?